Halo guys, bertemu kembali. Kali ini saya ingin berkongsi tentang marah. Input-input tentang marah mungkin banyak kita baca di media massa, media cetak dan sebagainya, dan kita tahu sedia maklum bahawa marah ini adalah sesuatu yang biasa yang selalu kita lakukan. Namun yang luar biasa ialah bila marah itu berterusan, keterlaluan sehingga mungkin memudaratkan, itu yang agak bahaya. Okey, kali ini saya akan memberi 10 soalan yang kita cuba jawab secara peribadi, dan kita tengok nanti apa kategori marah yang kita ada. Nanti selepas itu mudah-mudahan input yang saya kongsikan pada kali ini akan memberi sedikit informasi untuk mengubah peribadi jika kita mempunyai tingkah laku marah yang agak keterlaluan, ya. Okey, uji diri ini ada 10 soalan. Baiklah, yang pertama sekali, ya mungkin sebelum itu kita hanya tik ya tidak saja, ya, untuk 10 soalan ini. Baik, yang pertama sekali ialah, adakah anda sukar melupakan perbuatan buruk orang terhadap anda? Adakah anda sukar melupakan perbuatan buruk orang lain terhadap anda? Maknanya mungkin orang lakukan sesuatu kepada anda suatu masa dahulu dan masih sukar untuk dilupakan. Okey, jawapannya ya ataupun tidak, ya. Yang kedua, apabila anda tidak bersetuju dengan rakan-rakan, adakah anda bertengkar dengan mereka? Baik, mungkin dalam kerjaya, persekolahan, di tempat kerja barangkali, dalam komuniti, mungkin kalau kita tidak setuju, adakah kita cenderung marah dan menunjukkan sikap kita yang agak keterlaluan barangkali. Okey, apa jawapannya? Ya ataupun tidak? Yang ketiga, adakah anda berfikir tentang lawan anda? Adakah jantung anda berdebar kuat? Okey, maknanya bila kita terfikir akan seseorang, adakah jantung kita berdegup kencang ataupun kuat? Ya, macam terus rasa emosi dan sebagainya bila kita ingat seseorang. Ya ataupun tidak? Yang keempat, adakah anda terasa jengkel bila terpaksa beratur? Okey, maklumlah sekarang ini dalam keadaan COVID, ramai orang pergi ke pejabat barangkali, ramai orang beratur di kedai-kedai, tempat-tempat yang popular. Adakah anda pada masa itu berasa jengkel ataupun alah tak best lah? Jawapannya macam mana? Ya ataupun tidak? Yang kelima, adakah anda marahkan diri bila mana gagal mengawal emosi sendiri? Semula, adakah anda marahkan diri bila mana gagal mengawal emosi sendiri? Okay, bila kita gagal kawal tu, adakah kita rasa marah terhadap kita sendiri? Okay. Seterusnya yang keenam, adakah anda marah sekiranya orang tidak menepati masa ataupun janji? Ya, selalu kita berjanji nak jumpa di mana-mana, nak pergi ke suatu tempat, barangkali last mereka tak datang. Last janji pukul 8, pukul 9, pukul 10 baru datang. Macam mana perasaan anda masa itu? Adakah kita marah? Ya ataupun tidak? 7. Bila anda marah, adakah anda kurang ingat apa yang pernah diucapkan waktu kita marah tu? Dan bila kita ingat kembali, adakah kita mengingat ataupun memang tak ingat? Jawapan ya atau tidak? Yang ke-8, pernahkah anda menyedari hubungan anda bertambah buruk akibat sikap panas baran anda? Pernahkah anda menyedari hubungan anda bertambah buruk akibat sikap panas baran anda? Yang maknanya kita sedarlah, mungkin kita tengok kawan-kawan kita sudah mula menjauhkan diri disebabkan kita selalu marah, ya. Yang ke-9, setelah melepaskan kemarahan, adakah anda akan terasa lapar, ingin merokok atau mengambil minuman keras bagi meredakan ketegangan tersebut? Okey, selalunya selepas kita marah, adakah kita akan merasa lapar, ingin merokok ataupun mengambil minum keras bagi mereda ketegangan tersebut? Ya ataupun tidak? Okey, yang terakhir sekali, pernahkah anda marah sehingga ke tahap memukul seseorang atau sesuatu? Pernahkah anda marah sehingga ke tahap memukul seseorang ataupun sesuatu? Okey, itu 10 soalan. Jadi, interpretasinya, jika anda menjawab ya kepada 8 atau lebih daripada 8 soalan tersebut, dapatkan bantuan secepat mungkin.
Maknanya kalau jawapan ya Anda itu adalah 8 ataupun lebih, dapatkan bantuan secepat mungkin ya untuk mengawal panas baran Anda. Okey, sebab hubungan interpersonal iaitu melibatkan keluarga, kerja ataupun keluarga terdekat, jiran dan sebagainya mungkin akan berada dalam keadaan tergugat ya kalau jawapan ya Anda itu lebih dari 8. Jika Anda menjawab ya kepada 4 sehingga 7 soalan, ini merupakan amaran bahawa Anda tidak pernah jauh dari bahaya. Anda mesti membina kesabaran dan toleransi. Anda perlu belajar hidup dalam kesusahan, kekal tenang, berserah dan perhatikan orang lain bagi mempelajari cara mencapai matlamat menerusi kelakuan yang sopan. Maknanya 4 sehingga 7 jawapan Anda ya, Anda merupakan individu yang tidak jauh dari bahaya. Maknanya bahaya itu tetap ada kerana sikap Anda yang mungkin agak selalu marah ya. Jika Anda menjawab ya kepada 3 soalan ataupun kurang dari 3 soalan, Anda berada di sisi selamat. Kekalkan diri Anda dalam zon tersebut. Anda individu yang sukar diganggu. Okey, maknanya kalau jawapan Anda kurang dari 3, maknanya individu yang boleh dikatakan selamat, tenang, pandai kawal emosi dan sebagainya, teruskan. Tapi kalau di bawah 7, 4 sehingga 7, maka situasi bahaya itu tetap ada di sekitar Anda dan sentiasa belajar untuk hidup, belajar untuk tenang, belajar untuk mengubah tingkah laku tersebut agar menjadi lebih baik. Tetapi kalau jawapan ya Anda lebih dari 8, maknanya Anda perlu bantuan mungkin dalam erti kata perubahan tingkah laku, dalaman ataupun luaran, sebab ini akan banyak mendatangkan mungkin masalah kepada diri Anda ataupun di sekeliling Anda. So, itu saja yang saya boleh kongsikan tentang sifat-sifat amarah dan juga mungkin agresif, dan sehingga dia mampu membawa kemusnahan, kecederaan kepada pribadi Anda. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian ini akan membantu Anda untuk menjalani sebuah kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang dengan memulakan usaha untuk mengubah tingkah laku, mengubah pemikiran agar menjadi individu yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Okey, sekian saja untuk perkongsian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sila share kepada grup-grup yang Anda ada dan mudah-mudahan info ini juga akan sampai kepada orang yang sangat memerlukannya. Okay, that's all. Thank you very much and see you again.